Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya Alhamdulillah kesempatan yang diberi kepada saya pada pagi ini untuk saya menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada semua penonton di Pulau Pinang khususnya dan seluruh Malaysia ramnya. Ingin saya alu-alukan kehadiran semua penonton pada kali ini untuk kita sama-sama menjayakan sesi bicara profesional pendidikan Pulau Pinang. Ingin juga saya nyatakan penghargaan dan terima kasih kepada semua panel yang terpilih yang menjayakan sesi kali ini. Kepada semua, terima kasih sekali lagi. Kita hayati dan kita jiwai sesi perkongsian ilmu ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menonton bicara profesional pendidikan Pulau Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton rancangan B4P. Semoga bermanfaat. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua sidang penonton bicara profesional pendidikan Pulau Pinang pada hari ini. Didoakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan baik insya-Allah. Saya Muhammad Akmal bin Hadiman akan bersama-sama anda dalam B4P siri yang ketiga ini dengan kupasan tajuk yang pastinya menjanjikan perkongsian ilmu kepada semua warga pendidikan di negeri Pulau Pinang khususnya dan umumnya di seluruh Malaysia. Tajuk yang akan dibincang atau dikupaskan pada hari ini oleh adik-adik panel jemputan kita adalah pelaksanaan PDPR di era pandemik dari lensa aliran perdana, prasekolah dan pendidikan khas. Justru itu, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang telah dijemput khas ke program B4P kita pada kali ini, iaitu panel kita yang pertama. Saya perkenalkan Puan Bidayah binti Saleh, pegawai SIAC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Selamat datang Puan Bidayah. Terima kasih Cik Akmal. Okey, baiklah, sedikit perkongsian berkaitan latar belakang Puan Bidayah, panel kita yang pertama. Beliau telah berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut sejak tahun 2010 lagi, dan seterusnya beliau dilantik sebagai School Improvement Specialist Coaches Plus, SIAC Plus, PPD Timur Laut pada tahun 2014 sehingga kini. Okay, sepanjang karier beliau telah banyak membimbing dan memimpin pemimpin-pemimpin pertengahan ataupun middle leaders di sekolah dalam bidang kurikulum dan juga pedagogi. Beliau juga telah ditauliahkan sebagai jurulatih utama oleh pihak Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia lah, dalam melaksanakan tugas coaching terhadap guru-guru di sekolah. Jadi kita perkenalkan seterusnya panel yang kedua ialah Cikgu Tiang Bung Pin. Okey, guru akademik daripada SJKC Union Pulau Pinang. Selamat datang Cikgu Tiang. Selamat sejahtera Tuan Akmal. Okey, baik, Cikgu Tiang telah berkhidmat sebagai pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP selama 4 tahun. Beliau telah sepanjang perkhidmatan beliau telah banyak melakukan PDP ataupun PDPR ini dalam bentuk interaktif dan aktif, dan hasil usaha beliau sebagai PPP itu telah banyak merangkul anugerah seperti Guru Edufluencer 2019 dan juga anugerah Cikgu Inspirasi Pendidikan bersama-sama Cikgu Tiub di laman sesawang YouTube lah. Okey, jadi kita berasa besar hati dapat menjemput Cikgu Tiang. Okey, jadi panel kita yang seterusnya saya perkenalkan ialah Cikgu Rahmah binti Muhammad Kabibah Saibu. Okey, guru cemerlang prasekolah daripada SK Minden Heights, Pulau Pinang. Okey, selamat datang Cikgu Rahmah.
Terima kasih Cik Akmal. Okey, sedikit perkongsian latar belakang Cikgu Rahmah. Beliau telah dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan pada 3 Januari 1989 dan melanjutkan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana pada tahun 2016. Dan pada 2017 beliau telah dilantik sebagai Guru Cemerlang Prasekolah Grade DG 48. Jadi sepanjang karier beliau banyak melakukan inovasi terhadap PDP dalam dunia prasekolah, dan beliau juga telah menghadiri kursus Certificate in Early Literacy in RELC Singapura pada tahun 2009. Beliau juga seorang guru yang aktif dalam mengambil bahagian dalam pembentangan kertas kajian di peringkat kebangsaan. Jadi kita berbesar hati dapat bersama-sama Cikgu Rahmah pada hari ini. Jadi seterusnya untuk panel kita yang keempat adalah Cikgu Huzaimi binti Husin, Guru Pendidikan Khas dari SMK Tanjung Bunga. Selamat datang Cikgu Huzaimi. Okey, selamat datang. Terima kasih Cik Akmal. Okey, Cikgu Huzaimi telah berkhidmat selama 8 tahun sebagai seorang guru dan merupakan guru pendidikan khas masalah pembelajaran dengan major kemahiran multimedia. Jadi sepanjang waktu pelaksanaan PDPR ini, beliau telah banyak melaksanakan PDPR secara digital menggunakan kelas dojo, YouTube dan juga gamifikasi kepada murid-murid berkeperluan khas lah, MBK. Jadi stakeholder dia adalah murid-murid berkeperluan khas. Jadi terima kasih kepada keempat panel jemputan kita pada hari ini. Semuanya hebat-hebat belaka. Jadi terima kasih sekali lagi. Okey, emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan, sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata Alwan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan agenda dengan menjemput Tuan Haji Wan Sajiri Wan Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, untuk memberikan ucap pertama. Dengan segala hormat dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat serta sidang penonton yang bersama-sama dengan saya mengikuti siaran live stream YouTube channel pada petang ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dipertemukan di ruang maya. Kita sama-sama dapat bersiaran pada petang ini dalam live stream YouTube channel dalam siri Bicara Profesional Pendidikan Pulau Pinang, siri ketiga, yang diinspirasikan oleh Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberi ruang dan peluang untuk terus menikmati kehidupan. Walaupun sekarang kita semua berhadapan dengan suasana sukar menghadapi pandemik COVID-19 yang semakin mengganas dan menular dalam kehidupan kita. Sama-samalah kita berdoa, semoga Allah SWT melindungi kita daripada musibah wabak COVID-19 ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, musibah COVID-19 telah memberikan cabaran besar kepada kita, terutama kepada guru-guru kita. Kita sebagai guru terpaksa berhadapan dengan suasana dan norma baru dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Dengan pelbagai sekatan dan kekangan akibat Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Maka semua guru melaksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pelaksanaan PDPR semakin rancak
pada masa pandemik ini bagi memastikan semua murid mendapat akses pendidikan walaupun mereka berada di rumah. Sesuai dengan itu, pada petang ini, sesi bicara profesional pendidikan akan memfokuskan satu tajuk besar yang menjadi fenomena dalam kalangan masyarakat hari ini, iaitu berkaitan dengan PDPR. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru kerana terus memberikan komitmen dan bersemangat melaksanakan PDPR dan mengharapkan agar PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru dapat menarik kehadiran murid dalam PDPR dengan kaedah PDPR yang menarik minat mereka untuk belajar. Sidang penonton sekalian, guru-guru dan murid-murid telah melalui satu fasa yang agak panjang dalam melaksanakan PDPR di rumah. Jika kita masih ingat, kaedah PDPR bermula dengan PDPR 1.0 yang dilaksanakan berdasarkan manual PDPR 1.0. PDPR 1.0 mempunyai maklumat berkaitan dengan pelaksanaan PDPR sama ada secara online, offline dan offsite dengan berstruktur dan terancang bagi semua peringkat murid, iaitu bermula daripada murid prasekolah, murid sekolah rendah sehinggalah murid sekolah menengah dengan tempoh layar atau peruntukan masa PDPR mengikut tahap murid. Mulai Februari 2021, guru-guru telah melaksanakan PDPR berdasarkan manual PDPR versi 2.0 pula. PDPR 2.0 menghendaki pihak sekolah memperuntukkan masa PDP dan peruntukan masa untuk tutorial. Dan pada hari ini, PDPR fasa seterusnya yang telah bermula pada 14 Jun 2021 yang lalu, guru-guru telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. Apapun kaedah PDPR yang dilaksanakan, mestilah berdasarkan 3 prinsip asas PDPR, iaitu yang pertama, tiada murid tercicir dalam pembelajaran, iaitu semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan, kesediaan dan kesesuaian mereka. Asas yang kedua, iaitu pembelajaran dapat dipenuhi iaitu berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran serta pentaksiran yang adil dan menyeluruh dapat dilaksanakan. Dan asas yang ketiga ialah kesejahteraan sosio-emosi murid diberikan keutamaan, iaitu guru-guru akan sentiasa memberikan motivasi kepada murid untuk belajar dan pihak pentadbir terutama pengetua dan guru besar akan sentiasa memberikan sokongan kepada guru-guru yang melaksanakan PDPR ini dari rumah mereka. Alhamdulillah, pada petang ini melalui live stream YouTube channel Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang membawakan perkongsian pengalaman menarik penglibatan pegawai di PPD Timur Laut dan guru-guru dari sekolah-sekolah daerah Timur Laut berkaitan pelaksanaan PDPR dengan wacana ilmu bertajuk Pelaksanaan PDPR Era Pandemik dari lensa aliran perdana, prasekolah dan pendidikan khas. Ahli-ahli panel siri bicara profesional pendidikan kali ini terdiri daripada guru-guru yang hebat dan sangat berpengalaman membimbing dan melaksanakan PDPR di peringkat arus perdana, prasekolah dan pendidikan khas yang akan berbicara dan berkongsi pengalaman mereka melaksanakan PDPR mengikut bidang masing-masing. Jadi besarlah harapan saya agar program perkongsian ilmu pada petang ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan oleh kita bersama dalam menterjemahkan agenda PDPR seperti yang dihasratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih
kepada semua pihak yang menjayakan program bicara profesional pendidikan ini, terutama kepada Encik Muhammad Akmal Ngadiman yang menjadi pengemudi program ini. Barisan ahli panel yang terdiri daripada Puan Bidayah Saleh, SISC Plus PPD Timur Laut, Cikgu Tiang Bun, Cikgu Tiup dari SJKC Union, Cikgu Rahmah B, Guru Cemerlang Prasekolah dari SK Minden Heights, dan Cikgu Huzaimi, Guru Pendidikan Khas dari SMK Tanjung Bunga. Semoga siri bicara profesional pendidikan ini dapat dimanfaatkan dan menjadi medium perkongsian ilmu dan idea kepada semua warga pendidikan di Pulau Pinang dan seluruh negara umumnya. Sekian, terima kasih. Pulau Pinang, peneraju transformasi pendidikan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada moderator bicara profesional pendidikan, Encik Muhammad Akmal Ngadiman. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Wan Sajri, Wan Hassan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang di atas ucap tama itu tadi. Saya dapat merasakan dengan ucapan Tuan Timbalan itu tadi semakin merancakkan perbincangan ataupun bicara profesional kita pada kali ini. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada agenda yang seterusnya, iaitu kepada ahli-ahli panel kita lah. Okey, kepada ahli panel yang pertama, Puan Bidayah. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, di era pandemik ini, semua guru dan pelajar di negeri Pulau Pinang khususnya dan juga di seluruh negara secara umumnya melaksanakan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi boleh tak Puan Bidayah jelaskan sikit ataupun berkongsi dengan para penonton pada hari ini apakah yang dimaksudkan, apakah itu PDPR dan bagaimanakah kaedah pelaksanaannya dan siapakah yang terlibat dalam pelaksanaan PDPR ini? Silakan Puan Bidayah. Alright, okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Cik Akmal selaku moderator untuk sesi buah bicara kita untuk hari ini. Baik, pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada Jabatan Pendidikan di Pulau Pinang atas penganjuran sesi ini, di mana ini juga kita boleh dengar perkongsian daripada rakan-rakan guru kita bagaimana pelaksanaan PDPR itu sendiri. Baik, sebelum kita teruskan dengan tentang PDPR itu sendiri, jadi mungkin kita boleh patah balik apa yang berlaku sebelum ini. Ya? Kita lihat sebelum ini, anak-anak kita, guru-guru kita, kita semua berada dalam norma biasa di mana apabila murid-murid boleh bersemuka hadir ke sekolah bersama guru, boleh berkongsi ilmu bersama rakan-rakan. Tetapi apabila kita dilanda COVID-19 pada Mac 2020, iaitu tahun lepas, di sinilah terhentinya proses pembelajaran murid-murid dan juga proses pengajaran oleh guru. Jadi mungkin di sini Cik Akmal, saya ingin berkongsi slide untuk saya teruskan. Boleh Puan Bidayah, silakan. Okey, Cik Akmal nampak slide di talian? Boleh nampak. Alright, okey. Jadi bila kita lihat di sini, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, hasrat PPPM, Kementerian Pendidikan, setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan pada masa hadapan. Jadi berdasarkan hasrat ini kita lihat semua murid berhak mendapat pendidikan walaupun mereka tidak hadir ke sekolah. Jadi atas hasrat inilah, di sinilah Kementerian Pendidikan wujudkan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ya. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ia adalah satu alternatif pembelajaran dalam norma baharu. Dan bila kita kata pembelajaran dalam norma baharu, yang paling penting
3 prinsip asas yang perlu kita ikuti. Yang pertama, tiada murid kita yang tercicir. Sama ada murid itu berada di bandar, di luar bandar, tidak ada murid kita akan tercicir dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip asasnya adalah asas pembelajaran dipenuhi, iaitu melalui standard kandungan dan juga standard prestasi. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosioekonomi murid. Jadi inilah 3 prinsip asas yang ditekankan dalam PDPR itu sendiri. Dan di mana PDPR ini berlaku? Jadi PDPR boleh berlaku sama ada di rumah, di pusat komuniti ataupun di lokasi yang bersesuaian dengan murid-murid kita. Jadi itu sebersikit saya olah tentang apakah itu PDPR. Baik, seterusnya kita lihat siapa yang terlibat. Siapakah individu yang terlibat di dalam PDPR ini? Yang pertama, for sure adalah Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Di mana apabila berlaku PDPR, Kementerian sedaya upaya mengeluarkan satu manual yang boleh diikuti oleh semua pendidik, oleh semua warga guru di Malaysia ini. Ya, jadi manual ini dikongsi di peringkat jabatan dan seterusnya disampaikan ke PPD untuk dikongsi dengan sekolah. Dan seterusnya selepas kita lihat di peringkat KPM, JPN dan PPD, seterusnya yang terlibat adalah pentadbir sekolah itu sendiri. Pentadbir adalah pengumudi ataupun tunjang yang paling utama di sekolah. Pentadbir harus memastikan bagaimana jadual yang disediakan itu dapat memenuhi kehendak yang ada dalam DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, dan juga pentadbir perlu memastikan jadual PDPR yang disediakan dapat memenuhi keperluan dan juga kesejahteraan anak-anak kita yang berada di rumah ataupun yang berada di pusat komuniti. Dan seterusnya, siapa yang terlibat? Kita ada guru-guru. Guru-guru adalah tunjang dalam menyampaikan ilmu, dalam berkomunikasi dengan anak-anak murid kita. Di mana guru-gurulah orang yang paling penting di sini kita lihat supaya penyampaian ilmu itu akan berlaku secara berterusan. Dan seterusnya adalah anak-anak murid kita. Anak-anak murid kita yang kita sudah pasti berada di prasekolah lagi sampailah ke tingkatan 6. Selain itu bila kita lihat individu yang berada di sekolah, iaitu pentadbir sekolah, guru-guru dan murid, seterusnya adalah ibu bapa. Kenapa kita tekankan ibu bapa sangat penting dalam PDPR ini, di mana ibu bapa lah akan menjadi sokongan utama kepada anak-anak. Apabila murid berada di rumah, jadi dari segi emosi murid, dari segi persediaan peranti, inilah sangat diperlukan dari segi oleh sekolah daripada ibu bapa. Dan seterusnya adalah komuniti. Bila kita kata komuniti di sinilah ada bantuan daripada komuniti, terutama kepada murid-murid yang tidak mempunyai peranti, terutama kepada murid-murid yang datang dari kelompok B40. Jadi komuniti juga memain peranan untuk membantu anak-anak ini, sama ada jika anak-anak ini tidak boleh berada di rumah untuk mendapatkan akses kepada pendidikan. Jadi komuniti lah akan membantu murid-murid untuk murid-murid ini berada di pusat komuniti. Jadi seterusnya kita lihat di sini bagaimana PDPR itu disampaikan. Jadi kita lihat pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu manual PDPR, pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 KPM telah menambah baik manual sedia ada dan telah mengeluarkan manual PDPR versi 2.0. Jadi di sini kita lihat bagaimana penyampaian disiplin ilmu itu berlaku. Yang pertama sekali adalah secara dalam talian. Bila kita kata dalam talian, di sinilah berlaku real time ataupun masa nyata di mana murid dapat berkomunikasi terus dengan guru secara bersemuka, tetapi bersemuka yang di dalam talian. Right, di sini kita menggunakan pelantar pembelajaran D5 ataupun Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang disediakan oleh pihak kementerian untuk memudahkan murid dapat berkomunikasi dengan guru secara secara real time ataupun masa nyata. Dan seterusnya kita ada aplikasi live streaming. Di mana aplikasi ini, aplikasi yang diboleh gunakan
pada masa kini yang kita nampak memang digunakan secara secara besar-besaran, yang pertama sekali adalah Google Meet. Di mana kita lihat itu antara aplikasi yang live streaming yang sangat mudah diakses. Seterusnya kita ada Zoom, Microsoft Teams dan juga aplikasi live streaming yang lain. Dan bila kita kata dalam talian, selain pelantar delima yang disediakan oleh KPM, selain aplikasi, paling penting murid perlu ada peranti. Jika murid tidak ada peranti, memang tak boleh nak masuk dalam pelantar pembelajaran delima. Memang tidak boleh masuk dalam live streaming. Jadi peranti sangat penting. Sama ada murid menggunakan desktop, laptop, tablet dan juga telefon bimbit sekalipun. Ya. Dan dalam manual PDPR 1 yang dibekalkan oleh KPM pada tahun 2020, murid-murid ini ataupun pihak guru, pihak sekolah telah dibekalkan dengan tempoh layar. Ya, tempoh layar di sini bermaksud panduan tempoh layar di mana untuk anak-anak kita di prasekolah. Tempoh layar bermaksud untuk berhadapan dengan guru di dalam masa nyata itu untuk prasekolah diperuntukkan 1 jam, untuk sekolah rendah 1 hingga 2 jam, untuk menengah rendah 2 hingga 3 jam dan untuk menengah atas 3 hingga 4 jam. Jadi inilah tempoh layar yang dicadangkan oleh pihak kementerian dalam manual PDPR tahun 2020. Baik, seterusnya. Bagaimana lagi? Selain dalam talian, bagaimana sesi penyampaian ilmu itu boleh berlaku adalah secara luar talian. Jadi kita lihat di sini. Bila kata luar talian, ia bukan dalam masa nyata. Ya, bila kata bukan dalam masa nyata, masih lagi kita menggunakan peranti. Tetapi contoh di sini kita ambil dari segi penggunaan WhatsApp. Guru menyampaikan maklumat melalui WhatsApp kepada murid kerana murid tidak boleh bersama dengan guru dalam masa nyata. Jadi ini salah satu contoh untuk luar talian. Dan satu lagi, kita ada masa PDP dan juga masa tutorial. Di mana untuk masa PDP dan masa tutorial ini dicadangkan oleh pihak kementerian melalui manual PDPR 2.0. Ya, di mana dalam manual PDPR 2.0 ini pihak kementerian menekankan supaya murid tidak berada dalam satu tempoh masa yang lama di dalam talian bersama dengan guru. Kenapa modul ini ditambah baik? Modul PDPR ini ditambah baik. Kita ada modul PDP, masa PDP dan juga tutorial. Ini kerana ada anak-anak kita yang tidak mempunyai data yang cukup. Sebab kita faham apabila berada dalam masa yang nyata dalam aplikasi live streaming, ia akan menggunakan data yang sangat banyak dan bukan semua anak-anak kita mampu. Jadi di sinilah apabila kita ada masa tutorial, murid boleh menggunakan masa tersebut di mana selepas kelas online ataupun dalam masa nyata, murid boleh keluar daripada sesi tersebut dan membuat latihan sendiri. Dan semasa anak-anak kita buat sesi latihan sama ada di rumah ataupun di pusat komuniti, di sinilah guru-guru kita akan standby untuk menjawab soalan jika ada. Jadi kita lihat di sini, kita ada dalam talian dan luar talian, dan satu lagi, kita ada offsite. Apa itu offsite? Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, offsite adalah pembelajaran di pusat komuniti atau di premis lain. Contoh apabila sebelum ni kalau kita ada banjir, jadi anak-anak akan ditempatkan di satu pusat pemindahan banjir. Jadi sekarang ni bila kita ada pandemik, jadi anak-anak kita mungkin tidak boleh berada di rumah, terpaksa di kuarantin. Jadi kuarantin di mana? Mungkin di pusat kuarantin ataupun di pusat komuniti yang lain. Jadi pembelajaran masih lagi boleh berlaku. Dan siapa yang akan berada dengan anak-anak kita di pusat komuniti ini, di mana individu-individu yang akan membantu anak-anak kita adalah individu yang terdiri daripada Academic Support Team ataupun AST yang dilantik oleh pihak sekolah dan juga KPM. Di mana mereka ini adalah sama ada guru-guru di sekolah ataupun pegawai dari PPD yang akan turun, yang akan mengajar anak-anak kita yang berada di pusat komuniti, dan dalam masa yang sama anak-anak kita juga boleh menjalankan pembelajaran secara kendiri. Jadi inilah antara tiga, kita nampak tiga cara yang mana PDPR boleh dilaksanakan sama ada secara dalam talian, luar talian dan juga offsite.
Jadi setakat itu saja Cik Akmal untuk pusingan ini. Okey, terima kasih kepada Puan Bidayah di atas perkongsian yang amat jelas dan sangat bermakna tadi. Jadi saya pun terpegun dan teruja dengan perkongsian yang dinyatakan oleh Puan Bidayah. Di sini sangat jelas bahawa PDPR ni dia bertunjangkan kepada 3 prinsip utama. Jadi dan yang paling penting, tiada pelajar yang tercicir daripada mengikuti PDPR ini. Walaupun bagaimana cara sekalipun, akan ada kaedah untuk memastikan setiap pelajar dan setiap murid mendapat kepada akses pendidikan. Jadi dari lensa seorang SIIC Plus yang bertanggungjawab untuk membimbing para pendidik kita dan juga membantu para pendidik kita untuk melaksanakan PDPR di era pandemik ini. Jadi dengan itu jelaslah bahawa akses pendidikan tu boleh dicapai oleh semua murid dan semua pelajar dengan pelbagai kaedah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi Puan Bidayah. Seterusnya kita pergi kepada panel kita yang kedua, Cikgu Tiang. Okey, tadi kita dah dengar penjelasan daripada Puan Bidayah berkaitan PDPR. Okey, bagaimana, apa prinsipnya, lokasinya di mana, siapa yang terlibat, bagaimana kaedah penyampaian. Jadi sebagai pelaksana, di peringkat pelaksana guru-guru di sekolah, boleh Cikgu Tiang berkongsi dengan para penonton, sidang penonton pada hari ini, sebagai seorang guru di aliran perdana, okey, melaksanakan PDPR, apakah yang telah dilakukan oleh Cikgu Tiang untuk memastikan semua pelajar-pelajar dan murid-murid Cikgu Tiang ni mengikuti PDPR yang dilaksanakan oleh Cikgu Tiang sendiri. Silakan Cikgu Tiang. Terima kasih kepada Encik Muhammad Akmal. Tuan, saya sudah share slide. Adakah Tuan boleh nampak dengan jelas? Boleh nampak tak slide saya? Boleh, nampak. Boleh, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Salam sejahtera kepada semua guru yang sedang menonton program Bicara Profesional Pendidikan Pulau Pinang kita pada hari ini. Baik, sebelum saya menjawab soalan Tuan Moderator, ingin saya jelaskan bahawa memang setiap murid yang saya ajar sekarang mempunyai peranti masing-masing dan mempunyai akses pada internet. Baik, bagi menjawab soalan Tuan Moderator itu tadi, sebagai seorang guru aliran perdana yang melaksanakan PDPR, apakah usaha yang telah saya lakukan dan bagaimanakah cara untuk saya memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai? Baiklah, antara usaha yang saya lakukan ialah setiap kali sebelum kelas bermula, saya akan memaparkan objektif pembelajaran dengan jelas dan meminta murid-murid untuk membaca objektif pembelajaran sebelum kelas bermula supaya mereka mengetahui kemahiran yang mesti dikuasai oleh mereka pada hari tersebut dan mereka lebih bersedia untuk mengikuti kelas saya. Seterusnya, saya juga menggunakan kaedah kelas berbalik ataupun kaedah flipped classroom. Saya percaya bahawa setiap guru pun sudah didedakan tentang konsep flipped classroom, iaitu satu kaedah pengajaran di mana murid-murid mempunyai pengetahuan asas sehari sebelum kelas bermula. Contohnya, ketika saya hendak mengajar kemahiran menghasilkan penulisan karangan, maka saya akan menghantar pautan video kumpulan WhatsApp ataupun Telegram ibu bapa supaya ibu bapa dapat membantu saya untuk memantau dan memastikan anak-anak mereka menonton video yang saya hasilkan supaya anak-anak mempunyai pengetahuan asas tentang sesuatu topik. Apabila anak-anak murid saya mempunyai pengetahuan asas tentang sesuatu topik, maka ini memudahkan saya untuk menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih mudah dan secara tidak langsung dapat membantu anak-anak murid untuk mencapai objektif pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan satu aplikasi yang dikenali sebagai Pedex, iaitu satu aplikasi di mana menjadikan Google Slides kita lebih interaktif.
dan memudahkan cikgu-cikgu untuk membuat pentaksiran bilik darjah dengan lebih mudah dan berkesan. Kerana murid-murid boleh terus menjawab pelbagai bentuk soalan dalam aplikasi tersebut. Dan yang penting sekali ialah setiap jawapan yang diberikan oleh murid akan terus disimpan dan direkodkan dalam aplikasi itu secara automatik. Maka ini memudahkan saya untuk mencatat dan merekod perkembangan murid saya dari masa ke masa, dan ini juga boleh dijadikan sebagai salah satu bahan bukti bahawa saya telah menjalankan pentaksiran bilik darjah. Jadi selepas ini cikgu boleh cuba untuk menggunakan aplikasi PEDEC ini. Seterusnya, bagi mengatasi masalah murid kurang memahami sesuatu perkataan ataupun sesuatu kosakata, maka apa yang saya buat ialah saya akan meminta murid-murid yang tahu jawapannya supaya menunjukkan objek maujud di hadapan kamera supaya rakan-rakan mereka lebih memahami maksud sesuatu kosakata. Tetapi sekiranya sesuatu kosakata itu ataupun perkataan itu bersifat abstrak, jadi apa yang saya buat ialah saya akan meminta murid-murid saya untuk merujuk kamus digital ataupun melayari internet untuk mencari maksud kosakata itu. Bagi murid-murid yang berjaya mencari maksud kosakata itu dengan tepat dan betul, maka murid itu akan diberikan ganjaran. Baiklah, saya juga menggunakan kaedah gamifikasi dan berbentuk kuis seperti Quizizz, Quizwizard dan WordWall untuk mengesan pemahaman setiap murid saya terhadap PDP yang dijalankan dengan cara yang pantas dan mudah. Setelah murid menjawab soalan kuis saya secara langsung, maka saya akan mendalami satu soalan ke satu soalan supaya saya dapat mengenal pasti kelemahan murid saya, dan saya akan segera untuk membantu meningkatkan pemahaman murid-murid saya. Setakat ini dulu perkongsian saya serah kembali kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Tiang Humpin di atas perkongsian beliau melaksanakan PDPR itu tadi dari lensa seorang guru aliran perdana. Jadi dapat digambarkan di sini Cikgu Tiang mempelbagaikan, integratekan dia punya PDPR untuk menarik minat pelajar, dan dia juga dapat bekerjasama, kolaborasi bersama ibu bapa atau penjaga pelajar untuk memastikan semua pelajar di bawah ataupun semua murid di bawah seliannya mengikuti PDPR. Jadi pelbagai kaedah lah dengan Flip Classroom, PEDEC, dengan kamus digital, dengan gamifikasi yang dilaksanakan. Jadi amat menarik sekali lah. Okay, tahniah kepada Cikgu Tiang dan terima kasih. So kita teruskan perbincangan kita pada kali ini bersama panel kita yang ketiga. Okey, baik Cikgu Rahmah. Okey, kita ubah sikit tune kita kepada aliran prasekolah pula. Okey, tadi kita pergi kepada aliran lensa seorang pegawai ataupun pengurusan, kita pergi kepada guru aliran perdana, dan kita sekarang ni beralih kepada lensa guru prasekolah pula. Okey, jadi Cikgu Rahmah, sebagai seorang guru yang berpengalaman luas dalam bidang prasekolah, okey, pelajar-pelajar ataupun murid-murid prasekolah juga terlibat dengan PDPR. Mereka juga tidak ketinggalan untuk mengikuti PDPR di era pandemik ini. Jadi mungkin sidang penonton kita di luar sana tertanya-tanya bagaimanakah pelaksanaan PDPR di peringkat prasekolah untuk murid-murid ataupun anak-anak kecil kita ni yang berusia 6 tahun, 5 tahun untuk mengikuti PDPR sepanjang era pandemik. Apakah kaedah yang digunakan dan bagaimana Cikgu Rahmah melaksanakan PDPR ni supaya ianya dapat mencapai hasrat yang diharapkan. Silakan Cikgu Rahmah berkongsi. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Akmal kerana saya diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada panel webinar ni.
Okey, boleh saya katakan di sini pengalaman PDPR di peringkat prasekolah adalah sangat mencabar tetapi menarik. Okey, justru itu kaedah pengajaran yang biasa kita gunakan semasa PDP dalam kelas kita teruskan dalam bentuk PDPR. Okey. Kaedah-kaedah seperti apa yang Cik Akmal tanya tadi. Kaedah-kaedah tersebut adalah belajar melalui bermain sebab pada kita bermain adalah fitrah kanak-kanak. Okey, sorry. Sebelum tu boleh saya terlupa, saya pun ada slide. Nampak slide saya? Okey, nampak Cikgu Rahma, silakan. Okey, sorry. Minta maaf banyak-banyak. Boleh, tak apa, silakan. Okey, seperti yang saya bagi tahu awal tadi, belajar melalui bermain. Okey. Belajar melalui bermain ni adalah fitrah kanak-kanak. Nak tak nak kita mesti bagi dia bermain. Tetapi dalam permainan tu dia ada pendidikan berlaku. Okey, memandangkan kita tak dapat bermain secara bersama semasa pengajaran pembelajaran dalam talian, guru-guru berkongsi permainan dalam talian yang boleh menguji minda murid. Dan ternyata murid prasekolah juga menunjukkan minat dalam bahan permainan yang dikongsikan. Okey, Cik Akmal di sini ingin saya tekankan apa yang saya kongsikan di sini is not about me and my teaching and learning in the classroom. It is about semua guru prasekolah. Sebab saya mengambil kira tentang apa yang kami pernah berkongsi sesama guru prasekolah. Okey. Okey, saya sambung. Permainan dalam talian mempunyai pelbagai ciri-ciri menarik yang boleh disesuaikan dengan gaya pembelajaran murid. Okey. Dan meningkatkan motivasi dan serta meningkatkan penyertaan mereka dalam proses pembelajaran. Okey, yang kedua, kaedah pembelajaran bersepadu. Okey, aspek yang disepadukan ialah tunjang-tunjang, kemahiran, nilai, teori, pengajaran di luar dan di dalam bilik darjah. Okey, kita gabungkan elemen-elemen ini dan kita laksanakan semasa PDPR. Okey, yang ketiga, kaedah yang memang sinonim lah dengan prasekolah. Okey, bertema. Tema kita pilih berdasarkan situasi, apa yang berlaku semasa. Okey, macam bulan ni, bulan sambutan kemerdekaan. So, pengajaran dan pembelajaran kita memang berfokuskan kepada situasi yang berlaku. Kita mengajar tentang rukun negara, tentang bendera negeri, tentang mercu tanda. Lagi kita belajar tentang lagu negaraku. Apa-apa saja yang berkaitan dengan patriotism. Okey. Dan murid-murid juga boleh meneroka pengalaman menggunakan bahan yang digunakan dan yang sedia ada serta kita mengikut minat murid. Itu yang ketiga. Yang keempat, pembelajaran berasaskan projek. Ini memang menarik sebab ia satu kaedah pembelajaran yang membolehkan murid dengan bantuan ibu bapa dia mengkaji sesuatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk akhir sesuatu pembelajaran. Dan surprisingly, dengan izin, bila murid menghasilkan sesuatu projek, bahan akhirnya atau hasilnya sangat menarik sebab ibu bapa pun dah excited dah sebab yelah benda tak pernah berlaku, buat sesuatu bahan pembelajaran dan dengan bantuan ibu bapa tu hasilnya sangat kita kata istilah baru kan, kebabung. Okey, macam okey, ini pengalaman saya sendiri. Semasa topik serangga, kita cuba bagi task kat murid. Okay, kita bagi task hasilkan kitaran hidup rama-rama. Murid saya ada 25 orang tu menghasilkan bahan task tugasan tu dengan tak ada seorang pun buat benda yang sama. Okey, so kita nampak di situ kreativiti mengatasi masalah yang dihadapi. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, kaedah yang biasa kita gunakan ialah
pendekatan berasaskan inquiry. Di sini membolehkan murid membina pengetahuan melalui penyiasatan dan penyelesaian masalah. Okey, pada peringkat prasekolah, inquiry penemuan ni adalah lebih kepada inquiry dengan bimbingan. Okey, dengan bimbingan iaitu inquiry penemuan terbimbing. So bimbingan ini sebab PDPR dibimbing oleh ibu bapa, tapi kita sebagai guru akan menyediakan bahan, tips dan maklumat untuk ibu bapa membantu anak-anak belajar dari rumah. Dan pemantauan dari orang dewasa juga perlu jika kita kita melaksanakan kaedah ini. Okey, sebab kita takut menggunakan kanak-kanak ini menggunakan benda-benda yang berbahaya. Okey, kalau kita buat eksperimen, so kena ada bimbingan dan pemantauan dari orang dewasa. Okey, tapi ramai guru prasekolah ni yang menghasilkan, dia berusaha menghasilkan perkongsian bahan pengajaran dan pembelajaran secara digital. Okey, saya rasa setakat itu kot Cik Akmal, kaedah-kaedah yang kita gunakan di samping apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Tiang tadi, guru-guru prasekolah pun tak lari, masih berusaha untuk membantu kanak-kanak prasekolah ni mempelajari cara baru menggunakan Google Classroom, Google Meet, ada Zepito, Flipgrid, CapCut. Kalau dari segi nak menyiapkan tugasan atau sebagai satu aktiviti tambahan macam wood wall, live worksheet, memang kita gunakan di prasekolah. Okey, dan Cik Akmal, saya harap saya dah telah menjawab soalan Cik Akmal tadi. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rahmah. Lebih menjawab pada soalan tu saya rasa. So banyak input yang kita dapat daripada perkongsian Cikgu Rahmah dan juga rakan-rakan panel kita yang lain. Okey, dapat saya kutkan di sini bincangan ataupun perkongsian daripada Cikgu Rahmah tadi bahawa macam dibincangkan tadi, kanak-kanak prasekolah pun turut serta dalam PDPR di era pandemik ini. Mereka pun tidak ketinggalan untuk mendapat akses kepada pendidikan dan pelbagai kaedah yang dilakukan oleh guru-guru prasekolah. Okey, seperti Cikgu Rahmah kongsikan tadi, belajar melalui bermain, agak menarik memang itu fitrah kanak-kanak. Pendekatan secara bertema, bersepadu, menggunakan projek dan juga inquiry base. Jadi secara tidak langsung macam dinyatakan tadi, walaupun terdapat orang kata perubahan norma daripada norma biasa kepada norma baru pendidikan, tetapi timbul sesuatu positif, orang kata penambahbaikan positif daripada kemahiran pelajar. Dia lebih secara inquiry based, kemahiran pelajar itu sendiri dapat dicungkil, okey, tanpa pengaruh daripada persekitaran lah. Dia perbezaan dia di situ. Jadi terima kasih Cikgu Rahmah di atas perkongsian itu tadi. Jadi kita teruskan kepada panel kita yang keempat, iaitu Cikgu Huzaimi. Okey, Cikgu Huzaimi dah tunggu lama ni nak berkongsi dengan kita ni. Okey, Cikgu Huzaimi merupakan seorang guru pendidikan khas, okey, yang memberikan pendidikan ataupun membimbing pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Jadi kita pergi kepada lensa seorang guru aliran pendidikan khas pula. Okey, ramai penonton juga ingin tahu bagaimana PDPR untuk mereka-mereka yang berkeperluan khas. Jadi boleh Cikgu Huzaimi berkongsi dengan sidang penonton yang sudi menonton kita pada hari ini. Sebagai seorang guru pendidikan khas lah, okey, guru pendidikan khas,
seperti juga rakan-rakan yang lain, bagaimana anda melaksanakan PDPR terhadap anak-anak murid berkeperluan khas kita ini dalam memastikan mereka juga turut serta mendapat akses kepada pendidikan semasa era pandemik ini, dan apakah inisiatif yang dilakukan ataupun apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan PDPR di aliran pendidikan khas dapat dilaksanakan. Cikgu Zaini. Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmaka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saya mulakan dengan serangkap pantun berian. Ya. Okey. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Akmal, barisan ahli panel Puan Bidayah, Cikgu Tiang Bun Ping dan Cikgu Rahmah. Seribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang atas jemputan sebagai ahli panel bagi program bicara pelaksanaan PDPR era pandemik. Baik, berkenaan tajuk yang moderator ajukan iaitu bagaimana untuk melaksanakan PDPR dalam kalangan murid berkeperluan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, iaitu nama saya Muhammad Huzaimi bin Hussein. Saya mengajar di SMK Tanjung Bunga. Saya telah berkhidmat di SMK Tanjung Bunga selama 8 tahun. Saya mengajar PPKI bagi subjek kemahiran multimedia, pendidikan khas dan juga bagi pendidikan khas. Baik, dalam menangani penularan COVID-19, ini pastinya saya tidak kira sama ada di aliran perdana ataupun pendidikan khas akan melakukannya terhadap anak-anak murid kita. Contohnya bagi pendidikan khas kita ada pelbagai jenis murid keperluan khas, sama ada murid masalah pembelajaran, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Bagi murid berkeperluan khas terdapat pelbagai kebusian, iaitu kebusian tinggi, kebusian sederhana dan kebusian rendah. Maksud di sini setiap proses pembelajaran itu, terutama DPR, perlu mengikut keupayaan murid-murid tersebut supaya objektif pembelajaran kita. Okey, bagi saya sebagai seorang guru pendidikan khas masalah pembelajaran kami di sekolah, saya dan rakan-rakan serta pentadbir menggunakan pelbagai kaedah untuk memenuhi setiap keperluan pembelajaran murid-murid ini, terutamanya semasa proses PDPR. Aspek yang kami titik beratkan iaitu lokasi murid, keberadaan murid, sosioekonomi keluarga dan kemudahan peranti yang ada pada murid. Seterusnya PDPR yang kami gunakan sama juga seperti murid di mana. Sebelum itu saya ada nak kongsi slide. Silakan cikgu. Okey, baik. PDPR yang kami gunakan sama juga seperti murid di aliran perdana, seperti dalam talian dan juga di luar talian. Contohnya di dalam talian kami akan menggunakan Google Meet, WhatsApp dan Telegram kerana aplikasi ini lebih familiar ataupun lebih mesra kepada murid-murid ini kerana pernah menggunakannya. Contohnya kita nak berhubung dengan mereka dah ada WhatsApp, dah ada Telegram, so mereka dah familiar dengan penggunaan aplikasi. Okey, baik. Saya di sini ada beberapa contoh penggunaan aplikasi dalam saya sendiri dan juga rakan-rakan guna untuk berhubung dengan murid-murid kami dan ibu bapa mereka. Ibu bapa juga kami masukkan di dalam grup Telegram dan supaya ibu bapa dapat membimbing ataupun mengingat anak-anak mereka bahawa kelas PDPR akan berlangsung. Okey. Ini adalah contoh
Google Meet yang setelah saya lakukan. Masa ni ada pemantauan bersama dengan saya punya pegawai PPD Timur Laut, Ustaz Azhari dan Puan Rosilah. Okey, disertai oleh semua pelajar yang mengambil multimedia. Okey, seterusnya untuk WhatsApp, ni adalah WhatsApp family, ada grup WhatsApp family dan ada juga grup WhatsApp kelas. Di family ni, untuk family kami akan masukkan berkenaan dengan berita-berita ataupun keperluan-keperluan wapak yang perlu kami sampaikan. Dan juga di grup kelas ni kami akan beritahu kelas-kelas akan berlangsung supaya ibu bapa dan pelajar dapat alert lah setiap apa yang terjadi di dalam kelas. Okey, baik. Sekarang ni adalah Telegram, dalam bentuk Telegram. Telegram pun kami gunakan untuk sebagai medium penghubung antara kami guru-guru dan juga murid serta. Okey. Di sini saya ingin tekankan itu berkenaan dengan peranan waris dan ahli keluarga sangat penting semasa PDPR ini. Kerana jika tanpa bantuan waris agak sukar untuk PDPR ini kita laksanakan. Sekali kepada murid-murid pendidikan khas ini yang berkefusian rendah. Anak-anak kefusian rendah ni memerlukan bimbingan dan bantuan ibu bapa di rumah. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu bapa yang telah banyak berkorban masa dan wang ringgit anak ini ikuti kelas PDPR. Seperti saya sendiri ada ibu bapa yang membimbing anak-anak mereka semasa kelas PDPR sedang berlangsung secara online dan juga yang membelanjakan wang ringgit untuk top up data untuk anak-anak mereka di kelas PDPR. Syukur insya-Allah segala pengorbanan yang ibu bapa yang kita telah lakukan demi kebaikan anak-anak kita ni pasti akan diberikan balasan yang baik dari Allah SWT. Okey. Kita ni kedua yang saya dan rakan-rakan gunakan untuk menjalankan kelas PDPR. Okey, gunakan kelas PDPR iaitu secara di luar ataupun offline. Untuk kaedah ini kami tumpukan muridnya berkefusian rendah, murid yang sukar untuk menggunakan peranti. Kami berikan modul secara hari ataupun lembaran kerja yang telah dicetak untuk mereka siapkan. Mereka siapkan lembaran kerja di rumah dengan ibu bapa. Selain itu, untuk murid-murid berkeperluan khas ini, kami lebih tekankan hands-on kerja amali mereka ataupun projek di rumah seperti melakukan kerja rumah. Okey, contoh ni rakan-rakan saya telah mengedarkan bahan maujud untuk kemahiran pembuatan roti. Mereka diminta untuk membuat roti sambil dibimbing guru melalui Google Meet. Sambil cikgu maka murid bersama dengan ibu bapa lihat cara-cara yang cikgu tunjukkan semasa Google Meet untuk mereka buat secara live di rumah. Okey, baik. Rasanya kaedah yang kami gunakan untuk PDPR di kalangan murid pendidikan khas. Okey, terima kasih. Saya di saja Encik Akmal untuk usian pertama ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Zaimi di atas perkongsian ataupun perbincangan. Okey, Cikgu Zaimi tadi berkaitan pelaksanaan PDPR dari orang kata aliran pendidikan khas ataupun terhadap murid berkeperluan khas. Jadi seperti juga di aliran yang kita bincangkan tadi, perdana dan juga prasekolah, mereka juga tidak terkecuali daripada mengikuti PDPR dan mendapat akses kepada pendidikan. Jadi kebijaksanaan guru-guru kita ni, okey, jelas sekali nampak walaupun ada cabaran, walaupun terdapat beberapa perkara yang orang kata memberikan cabaran lah, okey, challenging kepada menyampaikan PDPR.
Jadi guru-guru kita ni bijak untuk mencari jalan penyelesaian dan memastikan semua anak-anak murid dia mendapat akses kepada pendidikan ataupun PDPR yang dilaksanakan. Macam Cikgu Zaimi tadi dia kata dia buat dalam talian, okey. Dan juga ada di luar talian bagi mereka-mereka yang mungkin mempunyai kekangan untuk berada di dalam talian. Jadi nak tak nak semuanya akan mendapat akses pendidikan yang sama. Cuma kebijaksanaan guru itu sebenarnya memainkan peranan utama memastikan PDPR ini berlangsung dengan jayanya di samping bantuan oleh stakeholder yang lainlah, ibu bapa, penjaga. Okey, jadi dari itu daripada pelaksanaan PDPR daripada bidang masing-masing oleh ahli panel kita. Jadi kita teruskan kepada pusingan yang seterusnya. Okey, dipanggil pusingan yang kedua lah. Okey, round 2. Okey. Jadi kita balik kepada panel yang pertama. Okey, Puan Bidayah. Okey, saya rasa dah semakin rancak ni perbincangan ni. Dia makin menarik dan semakin banyak yang kita boleh kupas bersama ahli-ahli panel yang kita datangkan khas, okey, yang mempunyai banyak pengalaman dan banyak ilmu yang untuk dikongsikan kepada rakan penonton dan juga saya sendiri sebagai nilai tambah kepada ilmu-ilmu kita. Jadi kita kembali kepada Puan Bidayah. Okey, kita dah mendengar hujah-hujah ataupun perkongsian daripada Cikgu Tiang dari aliran perdananya, macam-macam dia buat. Cikgu Rahmah di aliran prasekolah yang menyediakan 5 kaedah untuk melaksanakan PDPR yang saya sendiri pun terpegun dengar, bukannya mudah. Dan juga Cikgu Huzaimi yang melaksanakan PDPR kepada murid MPK ataupun perkeperluan khas ini secara dalam talian dan luar talian bagi memastikan semua anak murid di bawah seliaan masing-masing di bidang masing-masing mendapat pendidikan. Jadi Puan Bidayah dari lensa seorang pegawai dan juga pegawai PPD dan juga sebagai SIAC Plus. Okey, bagaimanakah Puan Bidayah membimbing, okey, membantu, memberi sokongan, okey, kepada rakan-rakan guru kita ini dalam melaksanakan PDPR, dan juga Puan Bidayah boleh berkongsi juga kepada kita elemen-elemen positif ataupun amalan-amalan yang terbaik, okey, sebagai motivasi kepada rakan-rakan guru penonton kita pada hari ini dalam usaha terus melaksanakan PDPR di era pandemik ini. Silakan Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cik Akmal. Mungkin saya boleh buat slideshow teruslah. Yang pertama saya cakap tadi adalah dari segi motivasi kepada guru-guru. Dan rentetan dari itulah yang kita seterusnya kita bimbing atas keperluan guru. Sama ada kita telah melaksanakan latihan-latihan untuk pemantapan dari segi penggunaan aplikasi dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dalam penstrukturan ini, apabila SIC, saya sendiri fokus pada MLT ataupun pemimpin pertengahan. Jadi dalam sesi PDPR ini, dalam sesi bersemuka, bagaimana kita nak dapatkan engagement dengan guru kanan ataupun ketua panitia, di sinilah approach saya bersama guru-guru adalah melalui The Golden Circle. Saya tertarik dengan The Golden Circle ini yang dibawa oleh Simon Sinek. Nah, walaupun The Golden Circle ini lebih banyak digunakan dalam perniagaan, tetapi kita olah untuk kita gunakan dalam bidang pendidikan. Kalau sebelum ini kita akan bermula dengan what, circle yang paling besar kita akan bertanya what, and then how, and then baru kita masuk why. Tapi sekarang ni dalam era pandemik kita timbulkan the urgency kepada guru-guru kanan saya, iaitu saya mula dengan why. The smaller circle tetapi yang akan memberi impak yang sangat besar. Jadi kita lihat di sini apa yang guru-guru akan laksanakan dan kita percaya tindakan kita mampu mengoptimumkan kemejadian murid. Jadi itu yang pertama dalam engagement saya bersama dengan MLT dan juga
guru-guru yang berkeperluan, dan seterusnya is how. Jadi melalui pemerkasaan panitia, melalui pemantapan PDP kita. Jadi inilah kita boleh menjadi contoh atau suri teladan kepada guru-guru yang lain. Di mana bila kita kata PLC, kita ada isu. Jadi untuk nak menjalankan PLC, bila kita ada isu, seharusnya kita juga selain dari pembacaan, kita juga boleh belajar daripada guru-guru yang lain. Dan seterusnya apabila kita berjaya laksanakan, kita pula boleh berkongsi dengan orang yang lain. Jadi ini kita nampak this is how, bagaimana guru-guru dapat laksanakan tugas mereka dalam PDPR, dan ini juga approach saya dalam sesi engage ini. Dan seterusnya barulah kita masuk pada what. Di mana what di sini kita lihat apakah keputusan yang ingin kita capai. Jadi kita tak boleh katakan walaupun hanya PDPR tak apalah, janji murid belajar. Tidak. Ya, sama juga walaupun PDPR, objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh guru dan murid masih lagi sama ada di sekolah ataupun secara dalam PDPR. Right. Yang seterusnya, bagaimana tindakan saya sebagai SIC adalah melalui explore. Ya, kita mula dengan care and concern, engage, and seterusnya adalah explore. Di explore inilah saya tekankan kepada pemimpin pertengahan saya, apakah kekuatan kita, apakah kekurangan, apakah peluang dan juga apakah ancaman. Jadi tools yang saya gunakan di sini adalah SWOT. Ya, berdasarkan SWOT analisis ini, pemimpin pertengahan mampu identify, mampu kenal pasti sebenarnya mereka ada kekuatan. Tapi kekuatan itu mereka tak nampak sebab mungkin mereka berasa jauh dengan guru-guru yang lain, jauh dengan pentadbir. Tetapi apabila masuknya kita sebagai SIC, kita cuba timbulkan balik, cuba cari, bimbing guru-guru untuk cari apakah strength yang mereka ada. InsyaAllah setakat yang saya telah jalankan, memang feedback yang kita dapat, guru kanan lebih banyak positif berbanding orang kata negatif yang mereka lihat pada diri sendiri. Ya, di sini tools yang kita gunakan adalah SWOT, dan seterusnya is execute. Jadi bila kita execute ini, selain guru sebagai guru mata pelajaran, dan di situ adalah R, responsibility. Guru sebagai guru mata pelajaran, mereka harus memenuhi di SKP. Di mana kita lihat dalam di SKP kita ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Dan apabila berlaku PDPR, standard pembelajaran itu kita telah dipecahkan kepada 3, iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap yang ada dalam dokumen penjajaran kurikulum. Jadi di sinilah bimbingan daripada saya kepada pemimpin pertengahan saya, bagaimana pelaksanaan itu yang harus mereka lakukan, dan kemudian mereka kena kongsi dalam guru-guru dalam panitia. Ya, contohnya macam saya bidang sains dan matematik, jadi guru kanan saya akan berkongsi dengan guru-guru bidang sains dan matematik di sekolah masing-masing. Okey, itu untuk R ataupun responsibility sebagai guru mata pelajaran. Seterusnya adalah A, the accountability. Bila kita lihat di sini, sebagai pemimpin pertengahan, mereka mempunyai satu accountability yang besar. Mereka harus memastikan keputusan anak-anak murid ini sama ada di dalam peperiksaan awam yang akan datang ataupun dalam PBD adalah seiring dengan apa yang ada dalam DSKP, adalah seiring dengan apa yang ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kerana kita nak melihat kemenjadian murid secara optimum. Jadi bagaimana kita membimbing, bagaimana saya membimbing guru kanan saya untuk bahagian execute ini, di sinilah kita masukkan aspek 3.1 SKPM G2, iaitu standard iaitu pengurusan kurikulum standard 3.1, dan juga di sini juga kita masukkan bimbingan dalam standard 4. Ya, dalam standard 4 iaitu PDPC. Jadi sekarang ni walaupun kita tidak boleh bersemuka dengan murid-murid secara di sekolah, walaupun PDPR, tetapi hakikatnya standard 4 itu boleh digunakan. Sebab bila kita lihat balik kepada 3 prinsip asas dalam PDPR, yang ketiga itu adalah kesejahteraan emosi, sosial emosi murid. Jadi
untuk memastikan murid dapat engage dengan guru-guru di dalam kelas, yang paling penting adalah aspek 4.4.2 iaitu guru sebagai pendorong emosi murid. Jadi dalam PDPR saya juga masuk dalam PDPR guru di mana kita membimbing guru untuk tackle murid melalui 4.4.2 dahulu. Kemudian barulah kita cambah ke aspek-aspek yang lain. Dan untuk guru kanan sebagai pemimpin pertengahan di bahagian accountability ini, kita menekankan balik pengurusan kurikulum walaupun tidak berada di sekolah. Mungkin cikgu tak nampak file-file panitia and so on, tetapi dalam talian ini juga kita berjaya laksanakan bimbingan untuk standard 3.1 ini pengurusan kurikulum, di mana guru kanan saya berjaya untuk memastikan ada peningkatan prestasi murid dalam PBD dan juga dalam peperiksaan awam. Jadi di sini juga Cik Akmal boleh saya berkongsi kejayaan untuk bidang sains dan matematik untuk sekolah-sekolah di Timur Laut, di mana untuk 2020 keputusan SPM kita, semua mata pelajaran bawah bidang sains dan maths menunjukkan peningkatan dalam grade purata mata pelajaran dan juga dalam peratus lulus. Ya, itu satu kejayaan yang besar sebenarnya, di mana kita lihat sesi bimbingan kita berjaya sampai kepada guru-guru di sekolah. Dan juga di sini saya ingin juga berkongsi bila kita kata kita berjaya empower guru-guru kanan ini ataupun ketua panitia, kita lihat di sini perkongsian bukan sahaja berlaku di dalam sekolah, tetapi perkongsian ini berlaku dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan ada juga guru kita ataupun pemimpin pertengahan kita telah dijemput untuk berkongsi dengan guru-guru di negeri yang lain. Jadi kita lihat di sini bukan sahaja berlaku PLC tetapi juga berlaku PLN, iaitu Professional Learning Network. Ya, jadi ini adalah antara sesuatu signal ataupun satu tanda di mana PDPR itu sebenarnya telah berjaya untuk melahirkan satu lagi kejayaan dalam bidang yang lain. Baik, seterusnya tadi, apabila Cik Akmal kata apakah hasrat saya sebagai seorang rakan pembimbing guru kepada guru-guru. Ya, jadi cikgu-cikgu percayalah, kita masih belum terlambat. Nah, kita belum terlambat. Sebab kita lihat di sini pembelajaran itu adalah satu proses yang berterusan. Pengajaran itu juga adalah proses yang berterusan. Jadi selagi kita berada di dalam bidang ini, kita masih belum terlambat. Yang paling penting, yang pertama, apa yang kita perlu ada adalah growth mindset. Kita lihat di sini apabila growth mindset versus fixed mindset. Jadi saya yakin semua guru mempunyai growth mindset. Dan beza antara growth mindset dengan positive mindset, mungkin kita positif, ya kita positif. Tetapi kalau positif itu sahaja belum cukup untuk kita membantu diri kita sendiri untuk membantu murid-murid. Contoh di sini kita lihat semua guru yang ada CJ perguruan, yang ada diploma pendidikan ataupun semua guru yang ada ijazah dalam bidang pendidikan ini, kita sudah pasti menguasai kandungan disiplin ilmu. Tetapi sekarang ni dalam keadaan pandemik ini, kita kena make sure kita juga bersedia dari segi penggunaan aplikasi yang baru ini supaya kita boleh dapat menyampaikan ilmu secara interaktif. Sebab bila kata secara interaktif ini, inilah akan menyebabkan murid engage dengan kita atau tidak. Apabila murid berada di dalam talian dengan kita, cikgu, kita ada dua. Sama ada anak-anak kita ini betul-betul engage dan dengar, ataupun anak-anak kita ni ada tapi tak ada. Saya rasa cikgu faham kan bila saya kata ada tapi tak ada. Jadi saya nak anak-anak kita boleh berinteraktif dengan kita. Jadi bagaimana kita nak buat? Inilah growth mindset sangat penting supaya kita terus belajar untuk mencari ilmu-ilmu baru supaya murid-murid dapat terima apa yang kita sampaikan. Baik, yang kedua, begin with the end in mind. In whatever you do, you have to put the end in mind. Itu yang paling penting. Sebab bila kita tahu, bila pandemik ini, kita tahu kita dah ada jadual waktu, PDPR, sama ada secara dalam talian ataupun luar talian, and then kita dah ada dokumen penjajaran kurikulum, tetapi kita kena pastikan at the end of the day, apakah yang kita nak capai pada murid-murid kita.
Dan bila kita nak capai ni, kita lihat sama ada dalam peperiksaan awam dan juga di dalam pentaksiran bilik darjah. Dalam pentaksiran bilik darjah itulah ataupun PBD inilah sangat-sangat penting, di mana inilah kita boleh lihat growth development of our students. Ya, satu proses growth development, satu proses orang kata dalam diri anak-anak ini, di mana anak-anak ini akan tunjukkan okey, apakah potensi mereka dalam satu-satu bidang disiplin ilmu. Okey, jadi the second thing is begin with the end in mind. Yang ketiga, challenge yourself. Ya, Cikgu Guna, challenge yourself. Kadang-kadang saya sendiri pun ada benda baru yang saya tak tahu dan saya tidak malu untuk bertanya. Yang paling penting, I told myself. Ya, sebelum ni I told myself, saya kata saya boleh buat. Kalau Cikgu Huzaimi boleh buat, saya pun boleh buat walaupun saya tak ada anak murid. Saya carilah anak murid saya. Kalau Cikgu Rahmah tadi boleh buat prasekolah, saya juga belajar. Dan sekarang ini untuk makluman Cikgu Rahmah, saya juga sedang belajar proses-proses bagaimana approach dengan anak-anak di prasekolah. Sebab this is very interesting bila kita dapat groom anak-anak ni dari kecil lagi. Sebenarnya itulah sebenarnya akan membantu apabila anak-anak ni masuk ke sekolah rendah nanti di tahap 1. Right? Dan yang terakhir cikgu adalah do your utmost best. In whatever you do, give your utmost best. Bukan kata kita, kalau Cikgu Lain buat takat ni, kita pun buat takat ni sahaja. Kalau Cikgu Lain buat takat tu, kita pun buat takat tu saja. No. Letakkan satu kualiti dalam diri kita. Excellence through quality. Kalau orang lain menghasilkan A, kita pun boleh menghasilkan A juga. Tapi kita tambahkan lagi B, C dan D. Kalau orang lain dah melangkah satu step ahead, kita bukan satu step. Kita dah 3, 4 and 5 step lagi ke hadapan. Give your best, do your utmost best. Sebab yang paling penting, last sekali kita nak jadi guru yang mampu memberi impak yang besar dalam kalangan anak-anak murid kita, dalam kalangan anak didik kita, dan kita juga boleh menjadi guru yang mampu untuk menginspirasikan guru-guru yang lain. Jadi saya rasa setakat itu sahaja Tuan Moderator, Cik Akmal. Okey, terima kasih Puan Bidayah di atas perkongsian yang begitu bersemangat dan perkongsian yang sangat menariklah pada saya. Saya pun terpegun dan tergamam mendengar kata-kata semangat daripada Puan Bidayah, perkongsian dari segi elemen-elemen terhadap bimbingan guru, care and concern, engage, explore, execute dan empower. Sangat menariklah pada saya. Saya berasa ini satu ilmu, perkongsian ilmu yang baik kepada rakan-rakan penonton dan juga saya sendiri yang memandang perkara ini merupakan inisiatif yang baik daripada Puan Bidayah. Jadi ada juga dikongsi juga hasrat-hasrat Puan Bidayah kepada rakan-rakan guru, okey. Seperti mengutamakan growth development kepada pelajar, itu sangat pentinglah dari segi perkembangan pelajar tu adalah berbeza-beza dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dia berbeza. Jadi guru merupakan ataupun pendidik merupakan insan ataupun individu yang paling bijak, yang paling mahir untuk mengetahui kemahiran pelajar-pelajarnya sendiri. Okay, di samping ibu bapa lah yang membimbing mereka di rumah. Jadi saya tertarik dengan satu kata-kata Puan Bidayah tadi, challenge yourself lah, cabar diri sendiri. Betul, saya sangat setuju kerana motivasi ini datang daripada kita sendiri. Mengapa, dan juga persekitaran, mengapa orang lain boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat dan mungkin lebih baik. Okay, keluar daripada zon selesa itu adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh rakan-rakan kita lah ataupun para pendidik kita pada hari ini. Jadi supaya hasratnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemenjadian ataupun pendidikan kepada anak-anak didik kita lah. Okey, jadi terima kasih di atas perkongsian Puan Bidayah itu tadi. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita terus kepada panel kita yang seterusnya, panel yang kedua, Cikgu Tiang. Okey,
kita terus kepada Cikgu Tiang daripada lensa guru aliran perdana, guru akademik di aliran perdana. Okey, mungkin Cikgu Tiang boleh berkongsi sedikit dengan sidang penonton pada hari ini, apakah inisiatif, apakah usaha ataupun apakah langkah-langkah yang Cikgu Tiang ambil, Cikgu Tiang laksanakan untuk laksanakan PDPR ni macam tadi, memastikan semua pelajar ataupun semua murid kita mencapai objektif yang diharapkan lah, yang telah kita tetapkan. Macam Cikgu Tiang tadi ada kongsi di pusingan pertama menetapkan objektif. Jadi bagaimana Cikgu Tiang memastikan objektif itu tercapai? Okey, terima kasih. Silakan Cikgu Tiang. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Tuan Muhammad Akmal. Antara inisiatif yang saya lakukan termasuklah saya cuba untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan memasukkan pelbagai animasi serta memasukkan gambar-gambar menarik seperti gambar kartun yang dapat menarik tumpuan murid-murid saya dan memastikan tahap fokus murid saya berada pada tahap yang maksimum. Aplikasi Snap Camera juga saya gunakan, di mana aplikasi ini membolehkan wajah kita ditukarkan kepada pelbagai bentuk seperti bentuk objek dan bentuk kartun, di mana saya mendapati bahawa aplikasi ini berjaya untuk menarik tumpuan murid saya pada pengajaran saya, dan di situlah kita dapat menyelipkan sedikit unsur didik hibur. Kemudian, ini merupakan satu aplikasi yang saya ingin memperkenalkan kepada setiap guru. Ya, di mana untuk memupuk minat murid terhadap PDP, saya menggunakan satu aplikasi yang dikenali sebagai Classcraft. Di mana Classcraft ini bersifat seperti satu permainan, seperti satu game, ya, dan melalui aplikasi ini cikgu-cikgu boleh memberikan ganjaran kepada murid yang menunjukkan sikap positif. Ibu bapa juga terlibat dalam aplikasi ini untuk sama-sama memantau dan melihat perkembangan anak-anaknya, dan ibu bapa juga boleh memberikan ganjaran dalam aplikasi Classcraft sekiranya anak-anak mereka membantu ibu bapa membuat kerja rumah. Ya. Jadi dalam aplikasi ini bagi murid yang menunjukkan sikap positif, murid itu akan ditambah dari aspek GP. Bagi yang cikgu-cikgu yang ada main game itu dia tahulah apa itu GP, apa itu HP, dan dapat naik level. Jadi seperti yang Cikgu Rama sebut tadi, memang murid-murid sekarang suka bermain. Itu memang fitrah seorang budak. Jadi saya cuba menggunakan aplikasi ini untuk memastikan anak-anak murid saya berminat terhadap pengajaran saya, dan bagi murid yang menunjukkan sikap negatif itu, murid itu akan ditolak dari aspek HP, iaitu nyawanya. Jadi cikgu dalam aplikasi Classcraft ini juga sangat menggalakkan itu semangat berpasukan dalam kalangan murid. Ya, dalam Classcraft juga mempunyai pelbagai alat pengurusan bilik belajar seperti timekeeper, random picker dan lain-lain lagi yang memudahkan cikgu untuk melaksanakan PDPC dan PDPR dengan mudah dan berkesan. Jadi cikgu lepas ni cikgu mungkin boleh cuba untuk menggunakan aplikasi Classcraft ini, dan cikgu jangan risau bahawa Classcraft ini susah digunakan sebab Classcraft ini dia sangat mudah sebab dia ada link terus dengan Google Classroom kita. Ya, baik. Kemudian saya juga memberikan arahan yang dapat mengesan tumpuan murid saya, seperti minta murid untuk tekan mana-mana butang huruf ataupun butang angkat tangan sebelum saya beralih ke aktiviti seterusnya. Kerana saya mahu mengesan murid manakah yang betul-betul memberikan tumpuan pada pengajaran saya. Jadi saya memberikan arahan seperti inilah untuk membantu saya mengesan tumpuan murid saya. Seterusnya sebagai guru bahasa Melayu, saya juga menjalankan satu aktiviti yang saya namakan perkongsian 5 minit oleh murid, di mana saya memberikan peluang kepada murid untuk membuat perkongsian dalam bahasa Melayu. Tajuk akan diberikan kepada setiap murid secara bergilir-gilir dan murid-murid akan membuat persembahan dalam pelbagai bentuk. Saya beri kebebasan kepada anak-anak murid saya
sama ada nak buat hasilnya dalam bentuk video TikTok ataupun dalam bentuk PowerPoint, mengikut kreativiti masing-masing. Dan di situlah cikgu-cikgu kita boleh lihat betapa surprise-nya apabila murid-murid kita berjaya menghasilkan persembahan mereka dengan begitu berjaya dan begitu kreatifnya. Okey, dan melalui aktiviti ini saya mendapati bahawa kemahiran lisan dan kemahiran teknologi dalam kalangan murid saya dapat ditingkatkan. Okey. Baik, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Telegram untuk mewujudkan komunikasi secara dua hala bersama ibu bapa. Sebab sekarang waktu PDPR memang kerjasama dengan ibu bapa sangat penting. Jadi saya juga menggunakan kedua-dua aplikasi ini di mana ibu bapa akan bekerjasama dengan saya untuk memantau dan memastikan anak-anaknya menyiapkan tugasan secara dalam talian, dan bagi mengatasi masalah murid yang lewat masuk ke Google Meet juga saya boleh terus menghantar mesej terus kepada ibu bapa sama ada secara peribadi ataupun secara terus dalam kumpulan WhatsApp ataupun Telegram, dan ibu bapa dapat bertindak dengan pantas untuk membangunkan anak-anak mereka untuk menghadiri kelas PDPR saya. Baik, kemudian saya juga memberikan kata-kata motivasi kepada murid-murid yang lewat menghantar tugasan dan kepada murid-murid yang bersikap pasif semasa PDPR dijalankan. Bagi murid yang bersikap pasif, saya akan cuba untuk melontarkan soalan yang mudah kepada murid yang bersikap pasif, dan saya mendapati bahawa langkah ini berjaya membawa satu perubahan yang positif kepada murid-murid yang bersikap pasif, di mana tidak kiralah sama ada murid itu dapat menjawab soalan saya dengan betul ataupun tidak, tetap saya akan memberikan pujian di hadapan khalayak supaya mereka menjadi lebih berani untuk menjawab soalan dan yakin pada diri untuk menjawab soalan saya. Kemudian bagi murid yang lewat menghantar tugasan juga, apabila mereka walaupun lewat, tetapi saya akan juga tetap untuk memberikan pujian kepada mereka dalam ruang komen, dan saya mendapati apabila saya memberikan pujian, kata-kata motivasi, saya mendapati mereka ini akan cuba menghantar tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkanlah. Jadi cikgu-cikgu kita jangan kedekut untuk memberikan kata-kata pujian dan kata-kata motivasi kepada anak-anak murid kita, khususnya dalam waktu pandemik COVID-19 ini. Jadi setakat ini dulu perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Saya serah kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Okay, terima kasih Cikgu Tiang di atas perkongsian dan juga idea-idea yang dilontarkan untuk dikongsikan bersama rakan-rakan guru kita. Jadi seperti yang diceritakan ataupun dikongsikan oleh Cikgu Tiang tadi, dia menerapkan elemen didik hibur, okey, memberikan ganjaran menggunakan aplikasi Classcraft. Saya rasa tertarik dengan perkongsian ini, aplikasi Classcraft, di mana gamifikasi ataupun aplikasi game yang diminati oleh majoriti anak-anak murid kita pada hari ini. Dah memang mereka di zaman yang moden, dan kita aplikasi integratekan medium tu kepada PDP. Jadi saya nampak macam satu inisiatif yang terbaik untuk menarik minat pelajar kita. Jadi terima kasih dan tahniah Cikgu Tiang di atas perkongsian ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada rakan-rakan guru yang lain yang menonton. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang ketiga, Cikgu Rahmah. Okey. Seperti juga yang diajukan kepada Cikgu Tiang tadi. Okey, apakah inisiatif ataupun usaha ataupun tindakan yang dilakukan oleh Cikgu Rahmah melaksanakan PDPR di era pandemik ini kepada stakeholder cikgu ataupun kepada anak-anak murid cikgu prasekolah, terutamanya untuk mencapai objektif yang disarankan. Bagaimana
inisiatif ataupun usaha ataupun mungkin langkah-langkah tindakan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan bagi memastikan semua hasrat ataupun semua objektif yang diharapkan tu dapat dicapai. Silakan Cikgu Rahma. Okey, terima kasih Cik Akmal. Satu soalan yang baik. Dapatannya. Okey. Yang pertama, 15% daripada guru dia menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Dan Google Meet bukan sesuatu yang mudah. Google Classroom kita boleh masukkan bahan dalam platform tu dan ibu bapa akan memainkan peranan. Okey, seterusnya guru-guru kita ni memang sangat kreatif dan macam yang saya memang tersentuh dan tertarik dengan apa yang Puan Bidayah sebutkan awal tadi, iaitu growth mindset. Okay, growth mindset. So di sini guru-guru prasekolah dia belajar untuk mengajar. Okay, menerusi aplikasi yang ada di pasaran. Belajar menghasilkan video-video pembelajaran. Kalau saya akan share apa yang telah dilakukan oleh mereka di akhir nanti. Dan video ada antara guru-guru kita ni yang join cikgu YouTuber join grup Telegram yang bagi tutorial free untuk guru-guru. Banyak sebenarnya platform yang guru gunakan dan video-video pembelajaran ini ada yang dikongsikan di YouTube channel. Okey, dan maksudnya di sini dia berkongsi hasil apa yang dia buat dalam untuk mengajar anak murid dia dengan semua orang, dengan semua guru prasekolah di seluruh Malaysia. So di sini memang growth mindset tu telah berlaku. Okey, dan di samping itu inisiatif yang ketiga adalah mungkin kebanyakan modul guru prasekolah menghasilkan modul PDPR. Okay, ada yang buat sendiri, ada yang bersama-sama buat dengan tim, ada yang membeli, ada yang menjual. So di samping dia berkongsi ilmu, dia juga ada pendapatan. Okay, dia satu inisiatif sebab pada saya benda ni positif. Hasil jualan atau hasil pendapatan tu dia berkongsi. Dia belikan hadiah untuk anak murid, dia beli dia infak, dan ada satu tim bukan di Pulau Pinang, dia memang hasil jualan bahan-bahan pengajaran itu dia berkongsi dengan anak murid dia yang susah sebab di pendalaman. Okay, alright, yang keempat, ya, kita juga macam di prasekolah macam juga di aliran yang lain, kita menggunakan WhatsApp, Telegram dan TikTok. Okay, WhatsApp bila ibu bapa tak boleh online, so kita hantar maklumat aktiviti pengajaran di WhatsApp. So ibu bapa akan mungkin dia balik kerja, dia akan lihat dan dia akan bagi anak dia buat. Dan satu lagi saya tertinggal di situ ada Padlet. Okay, macam saya menggunakan Padlet, semua bahan pengajaran dan pembelajaran saya akan upload dalam Padlet untuk seminggu berdasarkan hari. Okay, Isnin untuk subjek apa, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. So ibu bapa akan menggunakan platform itu untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Okay. Alright, yang keempat, kita jalankan bimbingan one to one. Okay, sebab apa? Sebab anak murid kita ni pelbagai dan kita ada murid yang berumur 4+ dan 5+. So yang 5+ tu mungkin kurang sikit masalah, tapi yang 4+ ni dia memang memerlukan bimbingan secara one to one. Okay, sebab dia tak pernah pergi sekolah, baru pergi sekolah berapa bulan dah tak boleh pergi sekolah semula. So dia 20% daripada guru-guru kita menjalankan bimbingan one to one. Okay, so di sini
seperti yang disentuh oleh Puan Bidayah awal tadi, saya memang sebab apa yang disentuh tadi tu memang berlaku di prasekolah dan memang diamalkan oleh guru-guru prasekolah, iaitu guru-guru prasekolah ni dia mementingkan emosi murid. Okay. Kalau masa kita buat GM tu, memang rata-rata guru-guru akan kata ada yang tengah menguap, baru nak menguap, baru nak makan, baru nak gonyol mata sebab satu norma baru. Dia kena menghadap skrin. Okay, dan kadang-kadang tu, okay, ini nilai kita dah terapkan nilai di masa PDP bersemuka di dalam kelas. Okay, nak pergi toilet, angkat tangan, minta permission. Okay, masa GM pun ada je murid, please teacher, may I go to the toilet? Okay, di situ kita nampak impak yang berlaku masa di kelas dibawa ke dalam PDPR. Okay. Okay, itu antara apa yang inisiatif yang dilakukan oleh guru, dan kita rasa bersyukur sebab rata-rata guru prasekolah memang on the move, memang bersikap positif, memang tahu apa yang perlu dilakukan untuk PDPR. Okay. Di samping itu guru-guru juga mengambil inisiatif tambahan ni Encik Akmal untuk merealisasikan PDPR ni agar ia memberi kesan positif kepada semua murid prasekolah. Okey, antaranya adalah kita hantar modul PDPR ke rumah murid sebab ada murid yang tinggal dengan nenek, dengan tok dan nenek dah tua, tak boleh datang ke sekolah musim pandemik ni, SOP dan sebagainya, dan kita hantar ke rumah. Dan ada yang kita buat follow up, buat panggilan telefon, pesanan ringkas maupun video call. Okay, bila kita berinteraksi dengan mereka melalui medium ini, kita tahu, kita dapat kenal pasti apa masalah mereka. So di situ kita ambil inisiatif untuk membantu mereka, memudahkan kerja mereka. Yang ketiga, kita memberi pilihan yang fleksibel untuk murid menyiapkan tugasan. Kita tak kata, okey cikgu bagi hari ni, cikgu nak hari ni juga siap. No, kita pun faham. Dan selalunya kita akan bagi pilihan. Okey, kalau tak ada mesin pencetak, tak boleh cetak. Kadang kita akan bagi modul tu. Kita akan print modul tu. Dan juga kita bagi pilihan sama ada nak salin semula. Kalau tak boleh print juga, kalau duduk jauh kita tak boleh hantar, kita kata okey tak apa, boleh salin dalam buku, screenshot, tunjuk kat cikgu. Atau ambil video, hantar kat cikgu. Dan tempoh masa tu kita tak rigid, kita fleksibel. Kita bagi masa, ada yang dari bulan 5 hari tu, atau kita kata okey bulan 5 kita baru start. Bulan 6 dia tak hantar lagi tugasan. So kita call, kita message dia semua, dia kata cikgu sebenarnya buat tapi tak boleh nak hantar. Okey, sekarang kita minta dia screenshot macam yang saya cakap awal tadi. Dan bila dia hantar, baru kita boleh buat pentaksiran. Okey, so pentaksiran berlaku semasa GM, semasa kelas online, masa Google Meet. Tapi dalam bentuk secara lisan lah. Okey, kalau nak buat pemerhatian tu macam tak adil lah untuk murid. Okay, sebab surrounding, persekitaran tu tak kondusif untuk kita buat pemerhatian. Dan kita buat pentaksiran secara bertulis melalui hasil kerja dia dan juga projek yang dihasilkan. Okay, seterusnya saya kongsikan. Ini antara apa yang berlaku lah sesi Google Meet bersama bersama anak-anak murid. Ini bukan kelas saya saja, ini ada juga rakan-rakan dari sekolah lain. Okay, alright. Untuk video pembelajaran, ini antara yang dihasilkan oleh guru-guru prasekolah kita. Dan ini antara beberapa, sebenarnya banyak lagi yang kita boleh dapat. Petik jari, semua ada dalam ada di dalam internet tu, di YouTube. Okay, kita just pilih je, kita key in apa kita nak. Sains awal, akan keluar sains awal. Kita nak bahasa Melayu, akan keluar bahasa Melayu. Nak bahasa Inggeris, ada. Guru-guru prasekolah ni dia sangat positif dan sangat inovatif. Dengan cara mereka sendiri, dengan cara kami sendiri. Okay. Mungkin tak sampai tahap seperti sekolah rendah atau sekolah menengah, tetapi this is the level. Okay, dan inisiatif ini memang berterusan. Dia bukan untuk PDPR saja.
Okey, ini untuk pengambilan dan penghantaran modul. Murid tak boleh datang, kita hantar ke murid boleh datang. Ni masa pandemik dah bermula. So parents akan datang ambil. Okay. Alright. Macam saya sebut awal tadi, aplikasi WhatsApp, Telegram, TikTok adalah medium untuk berkomunikasi di samping platform yang lain. Okay, dan bimbingan one to one, kalau murid yang hantar pada kita hasil kerja dia secara online, ini yang kita buat, kita mark on the spot, kita hantar balik. Dan ada juga guru-guru prasekolah di sini dalam kalangan guru prasekolah yang menjalankan bimbingan one to one tu dengan mengadakan kelas bacaan atau reading class. Okey, ikut subjek, ikut bahasa dan komunikasi itulah. Mereka membimbing murid-murid atau anak-anak murid mereka untuk menguasai kemahiran membaca. Okey. Alright, saya rasa itu saja Cik Akmal perkongsian saya, dan saya rasa saya juga telah menjawab soalan Cik Akmal. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rahmah di atas perkongsian dan pengalaman lah sebagai seorang guru prasekolah yang melaksanakan PDPR. Jadi kita dapat lihat apa yang disampaikan oleh Cikgu Rahmah tadi, pelbagai kaedah yang digunakan oleh para guru prasekolah. Ada dinyatakan tadi, ada dibuat sedikit kajian lapangan ataupun kajian berkaitan kaedah-kaedah inisiatif yang digunakan ataupun metod yang digunakan oleh guru-guru prasekolah untuk melaksanakan PDPR di peringkat prasekolah dengan Google Meet-nya, dengan video pengajaran, dengan modul dan juga aplikasi-aplikasi yang menarik lah, yang mampu memberikan akses kepada anak-anak kita di peringkat prasekolah untuk mengikuti PDPR ini. Jadi terima kasih Cikgu Rahmah di atas usaha dan inisiatif tersebut. Semoga anak-anak murid kita di peringkat prasekolah dapat akses kepada pendidikan dengan baik dan seperti yang diharapkanlah dalam pelaksanaan. Okey, Cik Akmal, kalau saya boleh tambah satu lagi. Ya. Boleh? Ya, okey, silakan. di samping itu apa-apa sahaja pertandingan virtual secara maya, murid-murid prasekolah pun ambil bahagian. Okey, kalau dari pengalaman saya, murid-murid saya pernah saya hantar untuk pertandingan virtual storytelling in English, dan 8 orang murid saya telah mengambil bahagian. Ini peringkat kebangsaan dan mereka semua mendapat CJ penyertaan at least. Walaupun tak dapat top 3 ke top 10, tapi saya sangat berbangga sebab mereka dapat perform dan mereka menghasilkan video yang very impressive. Okay, mungkin kita rasa alah apa sangatlah budak prasekolah, tak payah lah kan. Tapi sebenarnya itu satu pencapaian untuk peringkat prasekolah. Dan apa sahaja pertandingan yang ada, pantun peringkat kebangsaan, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pun kita ambil bahagian dan murid kita dapat sijil. Dan 3 orang murid prasekolah minda dapat sijil untuk acara pantun anjuran DBP. Okey, itu antaranya Cik Akmal. Terima kasih. Banyak. Okey, itu antara pencapaian lah yang dapat dikongsikan oleh Cikgu Rahmah bersama-sama penonton. So saya rasa yang menjadikan suntikan semangat ataupun motivasi kepada rakan-rakan guru yang turut sama menonton kita pada hari inilah untuk menjejak ataupun mengikut langkah-langkah yang dikongsikan oleh Cikgu Rahmah tadilah untuk pelaksanaan PDPR. Jadi kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya, panel yang keempat lah, dan pada saya mungkin persoalan yang terakhir lah daripada panel yang keempat, Cikgu Huzaimi. Okey. Seperti yang dikongsikan oleh rakan-rakan panel yang lain tadi. Okey, sekarang ni Cikgu Huzaimi akan memberikan perkongsian daripada bidang Cikgu Huzaimi sendirilah. Okey, pendidikan khas. Jadi boleh Cikgu Huzaimi kongsikan dengan para penonton pada hari ini inisiatif apakah usaha ataupun tindakan ataupun mungkin nak berkongsi idea, okey, yang dapat
dilakukan semasa PDPR hari ini dari skop ataupun fokus kepada pendidikan khas. Okey, untuk memastikan PDPR yang dilaksanakan ni mencapai objektif yang telah ditetapkan. Silakan Cikgu Zaini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cik Akmal. Baik, untuk pusingan kedua ini, kita bincangkan berkenaan inisiatif ataupun kita daya usaha. Sepanjang pelaksanaan PDP, saya dan rakan-rakan telah lakukan untuk muridnya kepada murid-murid berkumpulan khas, pendidikan khas. Okey, inisiatif saya dan rakan-rakan telah lakukan itu mengaplikasikan pengajaran berdasarkan apa yang ada pada murid. Contohnya saya mengajar kemahiran multimedia, pendidikan khas. Bila mengajar berkaitan ICT, pastinya memerlukan alat bantu mengajar seperti PC ataupun laptop bagi melengkapkan tugasan. Tetapi hampir semua murid saya, total semua 11 orang, hanya seorang yang ada laptop di rumah dan 10 lagi ada smartphone saja. Okey. Jadi saya modifikasikan pengajaran daripada menggunakan laptop kepada smartphone. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak aplikasi-aplikasi di dalam smartphone yang dapat membantu pelajar-pelajar kita melengkapkan tugasan. Contohnya tugasan yang saya berikan iaitu membina objek 3D. Di dalam buku teks ditunjukkan langkah-langkah untuk membina objek 3D menggunakan software di dalam PC atau laptop. Disebabkan kekangan yang dihadapi oleh murid, kita dah ada laptop dan PC di rumah, maka saya carikan aplikasi smartphone untuk mereka download bagi melengkapkan tugasan membina objek 3D ini. Bagi tugasan untuk membina poster pula, saya gunakan aplikasi Canva untuk mengajar murid-murid bagi membina poster. Sebelum ni di kelas kita menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, tapi disebabkan software tersebut memerlukan laptop dan PC, murid kami tak boleh nak buat menggunakan untuk contohnya menggunakan poster tu, nak menggunakan poster, maka saya carikan gunakan aplikasi Canva di dalam smartphone untuk membina poster. Banyak lagi aplikasi-aplikasi smartphone yang cikgu kita boleh explore untuk pengajaran dan pembelajaran, matematik, sains, sebagainya. Konsep saya mudah saja, iaitu jika murid-murid boleh menggunakan smartphone untuk bermain game seperti PUBG ataupun Mobile Legend dan sebagainya, pasti rasanya mereka tidak masalah. Pelajar-pelajar kita tidak masalah untuk explore dan gunakan smartphone sebagai bahan pembelajaran di rumah. Baik. Seterusnya untuk inisiatif yang seterusnya, saya menghasilkan video tutorial kepada murid-murid saya. Video tutorial ini tujuannya supaya mereka dapat merujuk atau ikuti langkah-langkah yang saya ajar di dalam kelas online bagi menyelesaikan tugas. Disebabkan murid saya ni terdiri pada pelbagai kategori, maka mereka perlu ambil masa yang panjang untuk memahami atau ingat. Seperti kita sudah maklumlah, kita ada murid keperluan khas ni macam-macam. Ada yang pandai sangat, ada yang memerlukan masa yang panjang untuk mengingat. Oleh itu saya perlukan langkah yang panjang. So jadi saya telah bina video tutorial ini untuk membantu sebagai bahan rujukan kepada murid di okey. Dan video tutorial ini juga membantu ibu bapa untuk mengajar anak mereka di rumah. Maksudnya ibu bapa merujuklah daripada tutorial yang saya telah lakukan di smartphone, saya rakam dan ibu bapa akan ajar anak mereka di rumah. Macam tu. Okey, untuk yang seterusnya, untuk inisiatif yang seterusnya, sama juga seperti Cikgu Bun dan Cikgu Rahmah aplikasikan untuk anak muridnya. Begitu juga dengan kami dan khas,
iaitu menggunakan gamifikasi dalam pendidikan. Antara contoh-contoh yang saya darakan gunakan seperti Quizizzer, Quizzes, Bluecard, Wordwall dan Live Worksheet. Dan juga menggunakan Google Form sebagai medium untuk menggunakan gamifikasi dalam pendidikan. Memang kita tidak dapat nafikan yang gamifikasi dalam pendidikan ini sangat membantu untuk meningkatkan kehadiran murid di dalam PDPR. Hal ini kerana apabila kita gamifikasikan maka akan ada persaingan, maka kelas menjadi sangat aktif. Murid-murid aktif untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam aplikasi online ini supaya kita dapat markah yang terbaik. Okey, baik. Yang seterusnya iaitu menggunakan pengajaran secara interaktif. Untuk pengajaran aktif ini saya sangat gemar menggunakan ClassPoint. Untuk aplikasi ClassPoint ini murid-murid dapat menjawab soalan yang diberikan dan juga boleh menyatakan pendapat mereka berkenaan kelas pada hari ini ataupun dalam bahasa pembelajaran abad ke-21 ini kita panggil parking lot. Di sini pelajar-pelajar dapat berkenaan dengan pengajaran pada hari ini. Contohnya mendapat ilmu baru, mencabar, seronok, nice dan sebagainya. Okey, baik. Untuk TikTok ni, slide video TikTok ni pula saya hasilkan sebagai ganjaran untuk student saya yang lekap menghantar tugasan. Jadi mereka akan bersaing untuk menghantar tugasan tepat pada waktu supaya saya dapat jadikan hasil kerja mereka sebagai konten TikTok. Dan saya minta menggambar di setiap tugasan supaya kawan-kawan lain dapat kenal pasti siapa yang menghasilkannya. Okey, baik. Untuk sistem ganjaran yang seterusnya yang saya aplikasikan kepada murid iaitu memberikan mereka e-sijil. E-sijil sebagai penghantaran tugasan. Seterusnya menyediakan poster Student of the Month bagi mereka yang yang hadir ke kelas PDPR terbaik bagi bulan tersebut. Okey, seterusnya ganjaran menggunakan apps Kelas Dojo. Untuk Kelas Dojo ni murid akan bersaing untuk mendapatkan markah yang terbanyak berdasarkan kehadiran dan tingkah laku yang baik. Okey, dan inisiatif yang terakhir terutamanya daripada usaha pihak pentadbir yang diketuai oleh pengetua sekolah dan juga rakan-rakan. Alhamdulillah pihak sekolah benarkan pinjaman tablet kepada pelajar-pelajar yang memerlukan semasa kelas PDPR. Waris yang menerima mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana banyak membantu anak-anak mereka bagi mengikuti kelas PDPR dengan lebih sempurna. Alhamdulillah, sekian saja inisiatif PDPR yang saya berikan terutamanya di lensa pendidikan khas. Saya serah kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zaimi di atas perkongsian itu tadi. Jelas kita nampak guru-guru di aliran pendidikan khas juga berusaha sebaik mungkin untuk memastikan anak-anak ataupun pelajar-pelajar di murid aliran pendidikan khas ini mendapat orang kata akses kepada pendidikan di era pandemik ini dengan baiklah, dengan elemen modifikasinya, gamifikasinya, dengan sistem ganjaran dan juga interaktifnya bagi memastikan semua pelajar-pelajar ataupun murid-murid khususnya di aliran pendidikan khas ini mendapat akses kepada pendidikan dan mencapai objektif yang diharapkan. Jadi terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini kerana berkongsi idea yang sangat bernas, yang sangat bermakna kepada rakan dan penonton untuk diaplikasi ataupun dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Jadi seikhlasnya saya berasa kagum dan berasa amat berterima kasih di atas segala usaha yang dilakukan oleh para guru dan juga ahli-ahli panel yang kita jemput pada hari ini.
dan juga secara umumnya kepada semua warga pendidik yang berada di seluruh negara. Mereka juga melaksanakan PDPR, mereka juga berusaha untuk memberikan penyampaian pendidikan yang terbaik di musim era pandemik ini. Perkara ini diperkukuhkan lagi dengan kenyataan dan juga kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berkaitan pendidikan seperti Lickwood, Bass, Avulio, Mayer dan Allen, menyatakan bahawa guru merupakan insan yang mencuba sedaya upaya mungkin untuk memastikan tugasnya dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk memastikan apa yang dihasratkan, objektif yang ingin disampaikan tercapai. Jadi ternyatalah selarilah dengan apa yang dibincangkan oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini, Puan Bidayah, Cikgu Tiang, Cikgu Rahmah dan juga Cikgu Huzaimi, untuk memastikan pendidikan anak-anak kita tetap dijalankan dan tetap berlangsung walaupun kita masih berada di era pandemik. Jadi saya percaya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua Guru Besar, Barisan Penolong Kanan dan juga guru-guru sentiasa berusaha memastikan semua pelajar kita mendapat akses pendidikan yang sewajarnya dalam tempoh pandemik inilah. Jadi terima kasih juga kepada ibu bapa penjaga yang sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak dan juga pelajar kita untuk memastikan PDPR ini berjalan dengan baik, berjaya dan mencapai objektif yang diharapkan. So dengan itu maka berakhirlah program Bicara Profesional Pendidikan kita pada kali ini yang mengupas secara orang kata secara mendalam berkaitan pelaksanaan PDPR di era pandemik dari lensa aliran perdana, prasekolah dan juga pendidikan khas. Okey, bunga dedap di atas para anak rantau pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si teruna dara, baliklah tuan membawa ilmu, Pulau Pinang peneraju transformasi pendidikan negara. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang sudi menonton Bicara Profesional Pendidikan Pulau Pinang pada hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada panel-panel jemputan pada hari ini, kru-kru teknikal yang bersama kita dalam menjayakan B4P pada kali ini secara dalam talian. Dan jika ada salah silap daripada pihak kami menyusun 10 jari memohon kemaafan. Semoga kita berjumpa lagi di episod B4P yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.